Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah Sahih Bukhari, dalam kuliah Sunan Tirmidzi Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi. Kita telah sampai ke hadis yang ke-94 di bawah bab menyapu khuf. Dia daripada sini lagi. Hari itu kita dah baca dah. Tapi oleh kerana yang hari ini pun masih ada kaitan dengan bab yang ke-70 ni. Di bawah bab ke-70 ni, Imam Tirmidzi ada kemukakan dua hadis iaitu 93, hadis yang ke-93. Itu telah kita bincangkan sebelum ni. Walaupun ada lagi riwayat fil bab itu, yang ni kita belum bincang habis lagi. InsyaAllah kita dapat tengok selepas ni. Saya rasa saya baca sekali lagi lah, semua sekali. Hadis yang ke-93 dengan komentarnya dan hadis yang ke-94 bersama dengan komentarnya juga. Lepas tu baru kita bincangkan. Sebab saya pun belum tulis lagi riwayat fil bab ni, sebahagian daripadanya, jadi kita baca akan datang insya-Allah. Babun fil mashi 'ala al-khuffain. Wa bihi qala haddatsana Hannad qala haddatsana Waki' 'an al-A'mash 'an Ibrahim 'an Hammam ibn al-Harith qala bala Jarir ibn Abdullah thumma tawadda'a wa masaha 'ala khuffayhi فقيل له أتفعل هذا قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. هذا قول إبراهيم يعني كان يعجبهم. قال وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمر بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد وابن عبادة ويقال ابن عمارة وأبي بن عمارة. قال أبو عيسى وحديث جرير حديث حسن صحيح. Terus kita pergi ke muka surat 423 ni, hadis yang ke-94. Wa yurwa an Syahr bin Haushab qala ra'aitu Jarir bin Abdullah tawadda'a wa masaha 'ala khuffayhi faqultu lahu fi dhalik فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير قال وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير وهذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة. وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. Itu kita masuk bab lain. Baik, sekali lagi kita pergi ke tempat mula-mula kita baca tadi untuk melihat terjemahannya. Bab menyapu khuf. Bab ke-70 ialah bab menyapu khuf, kedua khuf. Atau kedua-dua khuf. Imam Tirmidzi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jarir bin Abdullah, meriwayatkan daripada Hammam bin Al-Harith. Dia berkata, Jarir bin Abdullah membuang air kecil, kemudian berwudu dengan menyapu kedua khufnya. Lalu dikatakan kepadanya, apakah engkau melakukan ini? Maka beliau berkata, apa yang menghalangiku daripada melakukannya, yakni menyapu khuf? Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ibrahim berkata,
orang ramai menyukai hadis Jarir ini kerana beliau memeluk agama Islam setelah turunnya surah Al-Ma'idah, maksudnya ayat wudu di dalam surah Al-Ma'idah. Ini adalah kata-kata Ibrahim, iaitu orang ramai menyukai hadis Jarir ini, yang itu kata-kata Ibrahim. Seterusnya Abu Isa berkata, dalam bab ini ada juga riwayat daripada Umar, Ali, Hudzaifah, Al-Mughirah, Bilal, Sa'ad, Abu Ayyub, Salman, dan sahabat-sahabat yang tertulis di situ nama-namanya tu. Nanti kita akan tengok seterusnya. Seterusnya hadis yang ke-94, hadis yang ke-94 iaitu muka surat 423 ya. Diriwayatkan daripada Syahr bin Haushab, dia berkata, aku melihat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berwudu dengan menyapu kedua khufnya. Maka aku bertanya kepadanya tentang hal itu. Beliau menjawab, aku melihat Nabi SAW berwudu dengan menyapu kedua khufnya. Aku terus bertanya kepadanya, apakah itu sebelum turun surah Al-Ma'idah atau selepasnya? Beliau menjawab, aku tidak memeluk Islam kecuali setelah turunnya surah Al-Ma'idah. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan hadis itu kepada kami. Katanya Khalid bin Ziyad At-Tirmidzi meriwayatkan kepada kami daripada Muqatil bin Hayyan, daripada Syahr bin Haushab, daripada Jarir. Itulah bahagian seterusnya. Tirmidzi berkata, Baqiyah meriwayatkan daripada Ibrahim bin Adham, daripada Muqatil bin Hayyan, daripada Syahr bin Haushab, daripada Jarir. Dan ini adalah hadis mufassar, kerana ada orang tidak mahu menerima sapu khuf dalam berwudu. Ia mentakwilkan perbuatan Nabi SAW menyapu kedua khufnya sebelum turun surah Al-Ma'idah. Sedangkan Jarir menyebutkan di dalam hadisnya bahawa dia melihat Nabi SAW menyapu kedua khufnya setelah turun surah Al-Ma'idah. Itulah sambungan kepada hadis 94, komentar Imam Tirmidzi terhadap hadis yang ke-94 yang juga berada di bawah tajuk yang sama. Tajuk yang sama. Itu bab menyapu kedua khuf, iaitu bab ke-70. Bab ke-70. Bab ke-70 ni sebenarnya kita telah bincangkan sebelum ni, tetapi riwayat fil bab itu belum lagi kita bincangkan dengan habis semua sekali. Kecuali kalau kita nak tinggalkan. Kalau kita nak tengok ni riwayat-riwayatnya boleh kita tengok di sini. Boleh kita tengok di sini. Baru kita berhenti setakat hadis Anas diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Di bawah ni kan hadis fil bab, orang panggil ni. Hadis fil bab. Qala wa fil bab an Umar wa Ali wa Hudzaifah wal Mughirah wa Bilal wa Sa'd wa Abi Ayyub dan lain-lain sahabat ini sampai kepada Anas, hadis Anas. Ini belum lagi, ini yang belum kita bincang riwayat-riwayatnya. Kita hanya sempat hari itu bincang hadis riwayat Ammar bin Umayyah. Ini semua riwayat fil bab namanya, dan ia merupakan syawahid kepada hadis utama yang dikemukakan oleh Imam Tirmidzi, iaitu hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jadi ni syawahid orang panggil. Sebab kandungan riwayat-riwayat sahabat-sahabat ni juga sama dengan kandungan riwayat Jarir, walaupun mungkin lafaz dia tidak sama, tapi maknanya sama, atau mungkin lafaznya itu betul-betul sama, boleh jadi berlaku. Itu dinamakan syawahid. Tujuan syawahid, kepentingan ataupun faedah syawahid ialah ia menguatkan hadis utama.
Hadis utamanya hadis Jarir. Ni orang-orang lain selain daripada Jarir, yang mana semua mereka ini sahabat Nabi SAW juga. Mereka juga meriwayatkan hadis yang sesuai, dimasukkan di bawah bab ke-70 ni, iaitu hadis bab menyapu khuf ketika berwudu. Jadi yang kita belum tengok lagi ialah hadis Anas dan seterusnya. Adakah, saya nak tanyalah ni, peserta-peserta kita nak baca ke tidak? Nak tengok ke tidak? Kalau kita tengok, kita boleh tengok perbezaan antara riwayat Jarir, riwayat utama, dengan riwayat sahabat-sahabat yang lain. Mungkin ada perbezaan, di mana perbezaan, apa kedudukannya, dari segi sanadnya dan sebagainya. Ataupun kita nak langkau tu, nak pergi kepada hadis yang ke-74 tadi. Macam mana? Macam mana nak bagi pendapat? Silakan. Nak baca di sini? Kalau baca sini saya boleh tengok. Ni syarah dia. Baca mana? Baca ya? Okey. Baik. Baca mana? Boleh? Boleh. Okey. Baik. Sahabat yang ke-11 yang juga meriwayatkan hadis fil bab namanya. Hadis di bawah bab ni. Mana sesuai dimasukkan di bawah bab ke-70. Iaitu hadis menyapu khuf. Hadis-hadis yang menyatakan sapu khuf ni memang disyariatkan. Memang ada. Sehingga sekarang ini. Mana ia tidak mansukh. Itu maksudnya. Hadis berkenaan dengan itulah. Baik, hadis Anas diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Ni kitab ni bagus. Kitab orang baru. Pengarangnya masih ada setakat yang saya tahu. Syekh Muhammad ni. Orang Ethiopia, orang Habasyah, tapi lama tinggal di Mekah dan sangat alim. Zaman sekarang ni salah seorang yang sangat alim dalam bidang hadis. Rujukan utama sekarang ni. Juga dia ni. Baik. Jilid 2, muka surat 307. Ini boleh kita lihat dalam Syamilah misalnya, kalau kita nak tengok sendiri hadis itu dalam riwayat Ibnu Hibban begini. Dan dia kemukakan di bawah ni. Bukhari dalam tarikhnya, Tarikh Al-Kabir, Tirmizi dalam Ilal Kabirnya ada sebut juga. Lafaz riwayat Ibnu Hibban begini. Ini lafaz riwayat Ibnu Hibban. Jadi Abu Ya'fur kata, saya bertanya Anas bin Malik tentang menyapu kedua khuf. Anas jawab, dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu alaihi ma intaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyapu khuf ini. Pada ketika berwudu, itu kata Anas. Intaha, habis takat itu. Ini dalam Sahih Ibn Hibban, cuba tengok. Dia bagi cukup ni. Ini saya nak bagi tahulah sedikit kepada peserta kita, hadirin dan hadirat sekalian, yang belajar Sunan Tirmizi ni. Saya rasa kalau ada 2 buah kitab ini sudah cukup, sudah memadai sebagai asas lah. Kalau nak lebih lagi itu tentulah banyak lagi rujukannya lebih baik, seperti yang saya tunjuk di sini. Ini semua rujukan Tirmizi semua ni. Ini semua rujukan Tirmizi. Tapi kalau ada Ithaful Talib Al-Ahwadhi tadi dengan Tuhfatul Ahwadhi. Ini Tuhfatul Ahwadhi. Ini Tuhfatul Ahwadhi ni kitab asas lah kepada Ithaf Al-Talib Al-Ahwadhi. Jadi dia macam pelengkap kepada Ithaf, kepada Tuhfatul Ahwadhi. Ithaf tadi tu pelengkap. Tuhfatul Ahwadhi lebih ringkas lagi. Tetapi sebenarnya cukup dah juga. Kalau nak lebih lagi, tengok kitab Ithaf At-Talib Al-Ahwadhi. Ini adalah pelengkap. 2 ni pun saya rasa sudah lebih daripada cukup dah. Sudah lebih daripada cukup. Itu kalau kita tak tengok lagi yang lain-lain yang saya sebut tadi, banyak lagi ni. Ini semua rujukan untuk Sunan Tirmizi. Sama ada yang ada dengan saya ni dalam bahasa Arab ataupun bahasa Urdu. Ni ada dengan saya. Baik. Ithaf At-Talib Al-Ahwadhi, ini pelengkap, macam kita kata takmilah lah, ataupun tatimmah kepada kitab Tuhfatul Ahwadhi. Inilah dia. Baik, hadis Sahal bin Sa'ad seterusnya,
perawi yang ke-12 ni, sahabat yang ke-12, Farawahu Ibnu Khuzaimah. Farawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Ini ada dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya. Musannaf lain, musnad lain. Tabarani dalam kabirnya, ini Mu'jam kabirnya. Ini dia bagi semua rujukan, jilid berapa, muka surat berapa. Dan Ruyani dalam musnadnya. Lafaz riwayat At-Tabarani. Kenapa dia sebut begini? Dia sebut beberapa orang yang meriwayatkan ini. Ada dalam kitab ni, ada beberapa kitab ni. Kenapa dia sebut lafaz Tabarani? Sebab mungkin lafaz orang-orang lain ini berbeza. Sedikit sebanyak. Jadi dengan sebab itu dia kena pilih satu. Kena pilih satu daripada yang banyak-banyak ni. Itu cara dia. Cara kita nak kemukakan hadis, begitulah. Kita kena ambil salah satu. Lafaz Tabarani. Maknanya dengan sanad dia lah. Di bawah ni yang akan dikemukakan ni. Hadisnya hadis nombor 5895. Di dalam Mu'jam Kabir Tabarani. Adapun orang lain tu sanad masing-masing lah. Mungkin lafaznya sama atau mungkin lafaz dia tidak sama. Jadi dia ambil satu. Walau bagaimanapun hadis ini ada diriwayatkan oleh beberapa pengarang kitab-kitab hadis utama. Ini antaranya Sahal bin Sa'ad, Abdul Aziz bin Abi Hazim kata, aku mendengar ayahku, yakni Abu Hazim berkata, aku melihat Sahal bin Sa'ad yabulu baula Syekhil Kabir. Dia kencing sebagai kencing orang yang sudah sangat tua. Orang sangat tua ni dia tak berapa nak dapat kawal kencing dia. Yakadu yasbiquhu qa'iman. Hampir-hampir kencing itu terkeluar tanpa dikehendakinya. Sambil berdiri dia kencing. Mana dia tidak dapat mengawal dengan sepenuhnya kencing. Kena cepat. Kalau berasa nak kencing tu, kena cepat pergi. Dia kencing tu sambil berdiri. Thumma tawadda'a. Kemudian dia berwudu. Saya tu terjemah begitulah. Terjemah. Wa masaha 'alal khuffain, dan menyapu kedua khufnya. Faqultu, saya pun tanya, kata Abu Hazim, ala tanzi'uhuma? Adakah kamu tidak menanggalkan khuf, kedua khuf itu? Dia kata, ra'aitu man huwa khairum minni wa minka yasna'u hadha. Aku telah melihat orang yang lebih baik daripadaku dan lebih baik daripadamu melakukan ini. Orang yang lebih baik daripada ku dan daripadamu, itu maksudnya siapa? Nabi SAW, Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah, orang yang lebih baik daripadaku dan lebih baik daripadamu melakukannya, apa masalahnya? Apa masalah? Gitu. Ini dalam Mu'jam Kabir. Dia bagi rujukan cukup. Yang ke-13, ini hadis ni sahih. Yang ke-13, hadis Ya'la bin Murrah. Itu diriwayatkan oleh Tabarani di dalam kabirnya. Dia ringkas. Maksudnya Al-Mu'jamul Kabir. Kata dia, ini dengan sanad dia, kita tak payah baca sanad lah sebab nak ringkas kan. Daripada Ya'la bin Murrah. Daripada cucu dia, Umar bin Abdullah bin Ya'la bin Murrah. Daripada ayahnya, Umar meriwayatkan daripada ayah dia Abdullah, daripada datuknya, dan ayahnya meriwayatkan daripada datuknya, iaitu sahabat Nabi ini, Ya'la bin Murrah. Kata dia, kunna idza safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam nanzi' khifafana thalathan fa idza shahidna fa yawmun wa laylah. Kami apabila dalam perjalanan, yakni bermusafir bersama Rasulullah, tidak menanggalkan khuf kami selama 3 hari. Jadi 3 hari 3 malam lah. Bila kami berada di tempat sendiri, yakni bermukim, tidak ke mana-mana, maka kami menyapu dalam masa sehari semalam. Intaha, habis di situ. Al-Haythami, Hafiz Al-Haythami berkata, rawahu Tabarani fil Kabir. Tabarani meriwayatkannya di dalam Mu'jam Kabir. Di dalamnya, makna dalam sanadnya itu ada Umar bin Abdullah bin Ya'la, wa huwa mujma'un ala dha'fihi. Ini ijma' para ulama hadis tentang kedhaifannya. Maknanya hadis Ya'la bin Murrah ni dhaif. Jadi
Jadi riwayat fil bab ni, Imam Tirmizi kata wa fil bab an fulan tu, dia ada macam-macam. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tak kira lah. Tetapi boleh masuk di bawah bab ni, bab ke-70. Yang ke-14, hadis Ubadah bin As-Samit. Ia juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Kabirnya. Ini dia sebut sanad dia, kita tak payah baca lah. Ya. Dia kata, Ubadah bin As-Samit kata, Ra'aitu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffih. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kencing, buang air kecil, kemudian berwudu dengan menyapu kedua khufnya. Yang kaki tu bila sampai nak basuh kaki tu, dia tak basuh kaki. Sebaliknya sapu khuf. Qala Syekh Ibn Daqiq al-Aid fi al-Imam wa yunzaru fi sama' al-Hasan an Ubadah. Intaha. Mana perlu disemaklah. Sama' Hasan ini sabit ke daripada Ubadah bin As-Samit atau tidak sabit? Qala al-Haythami fi al-Majma' Majma'iz Zawaid wa Manba'il Fawaid. Dia kata rawahu at-Tabarani fil Kabir min riwayat Abi Utbah 'an al-Hasan wa lam ajid man dzakarahu. Saya tidak temui orang yang menyebutnya. Orang yang menyebut hadis ini. Intaha, habis takat itu. Sebab masih dipertikaikan Hasan Basri ini sempat dengar sesuatu daripada Ubadah bin As-Samit ke atau tidak. Kalau tidak, bermakna hadis ini putus sanadnya, munqati'. Bila munqati', maknanya dia dhaif. Yang ke-15, hadis Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu. Ia juga diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Mu'jam Kabir. Ini dengan sanad dia semua. Dia sebut di sini daripada Usamah bin Syarik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil mashi 'ala al-khuffain lil musafir thalatha wa lil muqim yawmun wa laylah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata berhubung dengan sapu kedua khuf ni ketika berwudu untuk orang yang bermusafir 3 hari 3 malam, dan untuk orang yang bermukim sehari semalam sahaja boleh sapu. Lepas tu kena tanggalkan lah. Kalau orang yang bermukim lepas sehari semalam tu kena tanggalkan, ambil air semaya, basuh kaki, lepas tu pakai pula. Bila pakai pula tu boleh sehari semalam pula. Begitulah kalau orang yang tidak bermusafir. Adapun orang yang bermusafir tidak menanggalkan selama 3 hari pun tak apa. Yang ke-16, hadis Abi Umamah. Ia diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Mu'jam Kabir dan Mu'jam Awsatnya. Tengok, saya tak sebut adalah jilid berapa, muka surat berapa tu, tengok sendirilah, nampak situ kan. Ibnu Adi di dalam Al-Kamilnya. Kata Tabarani, ini dengan sanadnya dia bawahi daripada Abi Umamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-khuffain wal 'imamah fi ghazwati Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapu kedua khufnya dan serbannya dalam peperangan Tabuk. Mana dia sapu serban. Sapu mana ketika sapu kepala tu kan, dia tak sapu kepala, dia sapu atas serban dia saja. Begitu. Lepas tu dia sapu khuf. Wal hadis dhaif. Tapi hadis ini dhaif. Dalam isnadnya ada Ufair bin Ma'dan, dhaif, sebagaimana tersebut di dalam Taqrib, yakni Taqribut Tahdhib. Yang ke-17, hadis Jabir, ia diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya dan Ibnu Rahawai di dalam musnadnya, sebagaimana tersebut di dalam Al-Matalib, yakni Al-Matalibul Aliyah, dan Abu Ya'la di dalam musnadnya. Lafaz Ibnu Rahawai begini. Kita ringkaslah. Jabir bin Abdullah kata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin yatawaddau wa huwa yaghsilu khuffayhi faqala bi yadihi hakadha innama amartu bil mashi wa farraja baina asabi'i kaffayhi ala khuffayhi intaha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dekat satu orang yang sedang berwudu, dia membasuh khufnya. Orang tu basuh khufnya. Faqala biyadihi hakadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun isyaratkan dengan tangan dia. Aku hanya suruh begini, sapu begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam renggangkan jari jemarinya, kedua belah jari tangan baginda
jari jemari kedua belah tangannya sambil menyapu di atas kedua khufnya. Dia tidak, maksudnya beginilah. Tengok sini, dia tidak rapatkan begini tangan dia tu. Nampak? Tapi dia renggang. Tak kisahlah mana. Tidaklah kata pisah, sengaja merapatkan itu. Tidak. Tidak syarat. Renggang kan, dia sapu. Nabi kata, aku hanya suruh begini, bukan suruh basuh. Nabi tegurlah. Hadis ini dhaif juga. Kerana di dalam sanadnya ada Jarir bin Yazid. Dia perawi dhaif. Sebagaimana dalam Taqrib. Hadis yang ke-18 iaitu hadis Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Ia diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam Kubra, Syafi'i di dalam Al-Um, Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, Tabarani dalam Kabirnya, yakni Mu'jam Kabir, dan Hakim dalam Mustadraknya. Lafaz An-Nasa'i begini. Dia ambil satu saja. Sebab yang lain-lain mungkin tentu dah sanad dia tu berbeza. Kemudian lafaz dia pun mungkin sedikit sebanyak berbeza. Tapi daripada sahabat yang samalah. Iaitu daripada Usamah bin Zaid. Dia kata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Bilal al-aswaf fa dhahaba li hajatihi thumma kharaja. Qala Usamah fas'altu Bilalan ma sana'a. Qala Bilal ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى انتهى والحديث صحيح. Usamah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Bilal masuk ke Aswaf. Aswaf itu nama satu tempat di Madinah. Dia pun pergi untuk qada hajat. Kemudian mereka berdua keluar dari tempat buang air. Usamah pun tanya. Usamah pun kata, aku tanya Bilal, apa yang Nabi buat? Bilal kata, Nabi SAW pergi qada hajat. Lepas tu, baginda berwudu dengan membasuh mukanya, kedua tangannya, dan menyapu kepalanya. Serta menyapu kedua khufnya. Kemudian baginda bersalat. Intaha, habis di situ. Hadis ini sahih. Hadis Ubay bin Imarah diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Tabarani dalam Mu'jam Kabirnya dan Mu'jam Awsatnya, Daraqutni dalam sunannya, Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan Al-Baihaqi di dalam Kubranya, Sunan Kubranya. Lafaz riwayat Abu Dawud begini. Kata Yahya bin Ayyub, dia ni sahabat yang sempat bersembahyang bersama Rasulullah dengan menghadap kepada dua kiblat. Qiblatain, dua kiblat. Annahu qal, bahawa beliau berkata, ini riwayat daripada Ubay bin Imarah. Kata Yahya bin Ayyub, Ubay bin Imarah ni sahabat yang sempat bersembahyang bersama Rasulullah dengan menghadap kepada dua kiblat. Yakni Baitul Maqdis dan Kaabah. Baitullahil Haram. Dia kata, wahai Rasulullah, amsahu 'alal khuffain, saya boleh sapu khuf, kedua khuf saya? Nabi kata, na'am. Qala yauman, satu hari? Qala yauman. Nabi kata satu hari, boleh. Dia tanya lagi, 2 hari? Nabi kata 2 hari pun boleh. Qala, dia kata lagi, wa thalatha, 3 hari? Boleh tak? Nabi kata, na'am, wa ma syi'ta. Ya. Berapa hari pun kamu mahu. Gitu. Intaha. Ini hadis pegangan Imam Malik. Sebab Imam Malik kata tidak terhad hari. 3 hari, 4 hari pun boleh. Gitu. Tapi hadis ini dhaif, kata Ibnu Ma'in, isnaduhu Muslim, sanadnya gelap. Abu Daud berkata, para ulama berbeza pandangan tentang isnadnya. Dan ia tidak kuat. Hafiz Ibn Hajar dalam Talkhis mengatakan Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini. Beliau berkata la yasih, Imam Bukhari kata tidak sahih. Abu Daud berkata khilaf ulama tentang isnadnya dan ia tidak kuat. Abu Zur'ah ad-Dimashqi menukilkan pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad kata rijaluhu la yu'rafun, perawi-perawinya tidak dikenali. Abul Fath al-Azdi berkata ini hadis yang tidak kuat, laisa bil qa'im, tidak dapat berdiri. Mana tidak dapat berdiri tegak, akan rebahlah, maksudnya dhaif. Dan seterusnya. Jadi kesimpulannya,
hadis ini tidak sahih. Tanbih, waqa'a fi nuskhatil hindiyah qawluhu wa fil bab an Umar ila Usama. Ini satu peringatan dalam nuskhah cetakan India, dia kata Tirmizi wa fil bab an Umar hingga kepada Usamah bin Zaid, dan ia tidak sebut selepasnya. Tetapi di dalam setengah-setengah nuskhah ada tambahan seperti yang kita guna sekarang ni, ada tambahan Ibni Ubadah, dikatakan juga Ibnu Imarah dan Ubay bin Imarah. Fazidtu fi takhrij Ubay bin Imarah. Gitulah, habis. Adapun perawi-perawi atau perawi-perawi yang tidak sebut lagi, ini dia sebut. Yang belum biodatanya atau biografinya disebutkan. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Setakat ini kita merujuk kepada kitab Ithafut Talibil Ahwadi tadi. Kita balik kepada kitab kita ni. Imam Tirmizi kata, wa hadithu Jarir hadithun hasanun sahih. Hadis Jarir yang beliau kemukakan sebagai riwayat utama itu, ini adalah hadis hasan sahih. Baik, kita tengok ni, nota 854. Memang ia hadis yang disepakati para ulama tentang kesahihannya. Selain terdapat di dalam Jami' Tirmizi ini, ia juga ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibni Majah, Musannaf Ibnu Abi Shaybah, Musannaf Abdul Razzaq, Musnad Ahmad, Musnad Al-Humaidi, Musnad Abi Daud At-Tayalisi, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan lain-lain. Antara pengajaran, panduan, pedoman dan hukum hakam yang terdapat di dalam hadis ini ialah, ni saya nak minta orang lain bacalah ya. Saya baca. Silakan. Okey. Yang pertama, ia menyatakan menyapu khuf dalam berwuduk itu memang suatu yang disyariatkan. Itulah pendapat jumhur ahli ilmu. Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid berkata, dalam hadis ini terdapat hukum besar yang membezakan golongan ahli sunnah dan ahli bid'ah, iaitu hukum harus menyapu khuf dalam berwuduk. Ia tidak ditolak kecuali oleh ahli bid'ah yang keluar dari jamaah orang-orang Islam yang terdiri dari ahli fiqh dan athar. Tak ada khilaf di antara mereka dalam perkara ini, baik di Hijaz, Iraq maupun Syam, bahkan di seluruh negeri, kecuali satu golongan ahli bid'ah. Mereka sahaja yang menolak menyapu khuf. Lihat At-Tamhid jilid 11 muka surat 134. Kedua, menyapu khuf dalam berwuduk telah menjadi syiar ahli sunnah wal jamaah. Kerana itu, ia juga tersebut di dalam kitab-kitab akidah. Menolaknya bererti menolak sesuatu yang mutawatir dan ia merupakan syiar ahlul bid'ah. Al-Khattabi selepas mengemukakan dalil-dalil ahlul bid'ah yang lemah dalam penolakan mereka terhadap keharusan menyapu khuf, berkata di dalam ma'alimnya, aneh sekali golongan Rawafid, yakni Syiah Rafidah. Bagaimana mereka boleh meninggalkan menyapu khuf sedangkan banyak sekali hadis-hadis daripada Nabi SAW tentangnya dan ia suatu yang tersebar secara meluas di kalangan umat. Bagaimana mereka boleh berpegang dengan takwilan seperti ini terhadap Al-Quran, dan bagaimana mereka boleh berpegang dengan hadis seperti ini kemudian menjadikannya sebagai syiar. Sehingga ada di antara mereka apabila bersumpah berkata, aku terlepas, yakni bebas daripada mempercayai walayah Amirul Mukminin, yakni Ali, dan aku akan menyapu khuf jika memang aku melakukan sekian-sekian. Lihat Ma'alimus Sunan jilid 1 muka surat 94. Sekejap Saleh, sekejap Saleh. Saya nak jelaskan sedikit. Di kalangan orang yang mendakwa Islam, hanya Syiah dan Khawarij sahaja yang tidak menerima sapu khuf ni. Mana peserta-peserta ni saya tak nampak ni. Kalau boleh tampil ke hadapan, seronok sikit nampak. Hanya Syiah dan Khawarij sahaja. Syiah pun sebenarnya tidak semua Syiah juga. Tidak semua Syiah. Aliran-aliran Syiah tu banyak. Sebenarnya dalam sejarah 300 lebih aliran Syiah. Tapi yang popularnya hari ini 2, 3 atau 4 sahaja yang popularnya. Dan paling popular antara banyak-banyak tu Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah. Jadi Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah, Imam 12 inilah yang paling ramai dalam dunia ni kalau di kalangan Syiah. Mereka memang tak terima. Dan yang paling banyak kitab-kitabnya rujukannya ialah Syiah.
Imam 12 ni. Dia tak boleh lawan. Syiah lain pun tak ada sampai macam tu. Dia ada tokoh-tokoh yang ramai. Kitab-kitab dalam tafsir, dalam hadis, dalam rijal hadis dan lain-lain dia ada. Lengkaplah. Lengkaplah. Kalau orang nak tengoklah atas nama perpustakaan Islam, yang kedua besarnya saya boleh kata selepas Ahli Sunnah, Syiah. Syiah Imamiyah, Ithna Asyariyah. Yang dikenali juga sebagai Syiah Ja'fariyah. Jadi berdasarkan kitab-kitab mereka, kalau kita tengok, kenapa sedangkan banyak hadis-hadis dalam kitab mereka pun ada juga tentang sapu khuf ni memang boleh. Tapi kenapa mereka ketepikan, mereka tak pakai? Apa alasan mereka? Jadi jawapannya, boleh kita katakan, ringkas saya bagi. Jawapannya ialah kata mereka, itu semua tu kalau Nabi ke, Sayyidina Ali ke, imam-imam mereka, sapu khuf, itu semua dilakukan mereka secara taqiyah. Biasa dengar kan, taqiyah kan? Kau tak pernah dengar lagi? Pernah. Syiah tempat kita ni lama dah sebenarnya. Tahun 79 lagi. 1979. Masa tu saya di luar negara. Saya pun tidak sangka sampai ke Malaysia ni sampai begitu. Bila balik tu saya terpaksa berhadapan dengan benda ni. Dengan Syiah ni. Dan pada masa tu ramai orang tak faham. Ramai sekali orang tak faham. Alim ulama pun keliru. Bukan di tanah air kita saja. Bahkan di tanah Arab pun. Ulama-ulama besar pun terkeliru. Termasuk di peringkat awal tu, Dr. Yusuf Al-Qardawi sendiri. Dia pun keliru. Ramailah, bukan seorang dua. Oh, jadi susah pada masa tu kita nak menghadapi. Sebab apa? Ulama-ulama Islam ramailah pergi ke Iran sebab dia naik kan dengan revolusi atas nama revolusi Islam. Dan dia nak popularkan, nak sebarkan pahaman dia tu, dia jemput ulama-ulama, bagi tiket percuma. Saya pun antara yang ditawarkan pada masa tu. Nak pergi boleh saja. Mudah pada masa tu. Memang dia tabur betul duit. Jadi terpaksa menghadapi pada ketika tu. Jadi dalam keadaan orang-orang kita ni tak tahu sebenarnya. Walaupun alim, saya akui ramai di kalangan kita ni memang alim. Tetapi dalam bab ni dia terlalu selapis sebenarnya. Dia tak tahu. Padahal benda ni banyak lapis. Yang dia tunjuk tu buku-buku propaganda dia. Lepas tu dia bawa orang pergi ke sana, dia tunjuk tempat-tempat yang baik lah. Tak ada yang nampak pelik-pelik sangat kan. Begitu ceritanya. Dia tunjuk lapisan atas. Banyak lagi lapisan bawah ni orang tak tahu. Ulama-ulama sendiri pun tak tahu. Jadi saya nak menghadapi benda ni cukup susah. Sehingga akhirnya berpolemik dalam surat khabar pada masa tu. Pada masa tu mana ada lagi internet apa semua ni. Semua tak ada WhatsApp apa semua, Facebook tak ada lagi pada masa tu. Jadi akhir sekali berhentilah sebab panjang lama kan duduk berpolemik dalam surat khabar tu. Akhirnya bila pihak surat khabar tidak nak meneruskan lagi, saya terpaksa tulis buku. Itulah buku saya, Syiah Rafidah, di antara kecuaian ulama dan kebingungan umat. Itu saya tulis buku tu. Sebab saya fikir banyak tak jelas ni, banyak keliru ni. Puncanya itulah di antara kecuaian ulama dan kebingungan umat. Memang umat jadi bingung lah bila ulama tu cuai. Dia tak baca, dia tak kaji, dia tak tahu, dia dengar-dengar saja. Selapisnya baca sebuah kitab sudah cukup. Tak boleh. Nak kenal sesuatu dia tak boleh. Sebuah kitab, sebuah buku saja tak boleh. Dia kena pergi dalam, sedalam-dalamnya. Itu saya terpaksa kena tulis buku tu. Lepas tu saya terpaksa tulis banyak lagi. Banyak lagi artikel-artikel yang dalam majalah Al-Islam. Pada masa tu ada lagi Al-Islam. Sekarang ni saya tak pasti ada ke tidak. Masuk dalam majalah Al-Islam dan macam-macam majalah masuk. Kemudian jadi dikumpulkan pula jadi satu buku pula. Kertas-kertas kerja saya pergi ke seminar sana sini. Nak cerita tentang ni lah. Sebab orang tak tahu. Orang tak tahu. Syiah ni dia boleh bertaqiyah. Tapi kena ingat,
Dia tak boleh bertaqiyah dalam satu dua perkara ya. Antaranya yang dia tidak boleh bertaqiyah ialah sapu khuf. Itu kena ingat. Sapu khuf dia tak boleh berpura-pura. Katanya lah. Jadi taqiyah tu pada hakikatnya berdusta lah. Berdusta sebenarnya. Cuma dia bagi nama lain. Taqiyah. Dia kata ni tak boleh taqiyah. Tapi pada tak boleh taqiyah tu dalam kitab dia, kalau ada sapu khuf, dia akan kata taqiyah juga. Ini permainan Syiah. Yang orang tak tahu. Tapi kalau kita baca kitab-kitab dia, kitab-kitab hadis dia, seperti Al-Kafi, Al-Istibsar, Tahdzibul Ahkam, Man la yahduruhul faqih, kitab-kitab utama mereka tu, Wasailu Syiah dan lain-lain lagi. Kita akan tahu. Bahawa dalam kitab mereka pun ada. Tapi mereka kata ini semua taqiyah. Itu jawapan mereka. Padahal sapu khuf ni mereka tak boleh bertaqiyah. Padahal mereka kata imam-imam ni paling berani. Nak jadi imam ni dia mesti paling berani dalam dunia di zamannya. Tak takut pada sesiapa pun kerana Allah. Jadi pelik juga macam mana imam-imam tu bertaqiyah pula. Kata mereka supaya orang tak tahu, kalau tidak bahaya mereka tu mengancam nyawa mereka. Jahat benarlah kira-kiranya orang Islam pada masa tu. Sehingga imam-imam ni kalau menyatakan amalan mereka, misalnya tak sapu khuf, basuh kaki tu, tak sapu khuf, basuh kaki. Nescaya orang akan tengok ni ajaran sesat ni, pelik ni. Mungkin mereka dibunuh. Jadi umat Islam ni digambarkan cukup teruk. Jadi anak-anak cucu Nabi SAW kalau nak melaksanakan ajaran Nabi yang mereka fahami, yang mereka terima, tak dapat. Sehingga mereka terpaksa bertaqiyah. Inilah yang jadi kecoh. Sebab dia menyebabkan jadi orang pandang ahli sunnah ni teruk sangat dalam sejarah dahulu. Padahal tak ada begitu pun. Dia saja yang buat ceritanya. Dia kata semua itu taqiyah. Jadi bidang taqiyah ni sangat luas lah, panjanglah ceritanya. Saya tidak nak bincang tentang itu hari ni. Jadi nak ceritanya ni itulah yang kita baca ni kan. Yang ulama-ulama kita Khattabi dan lain-lain cerita ni memang betul. Jadi dia kata sehingga kalau mereka bersumpah, jadi syiar mereka. Sehingga ada di antara mereka apabila bersumpah berkata, begini-gini. Aku terlepas daripada mempercayai walayah Amirul Mukminin. Ini rukun iman ni. Percaya kepada walayah Amirul Mukminin. Dia boleh kata. Dan aku akan menyapu khuf jika memang aku melakukan sekian-sekian. Dia akan bersumpah. Maknanya sapu khuf ni tak boleh sangat lah. Kalaulah maknanya dia melakukan sekian-sekian, aku akan sapu khuf. Maknanya berat lah. Yang disebut dua perkara ni berat ni. Sampai begitu sekali buat ni. Okeylah. Itu dengan serba ringkasnya. Teruskan Saleh baca. Yang ketiga, keharusan membuang air kecil di tempat yang dapat dilihat oleh orang, walaupun yang lebih eloknya ialah membuang air kecil di tempat yang tidak dapat dilihat orang. Yang keempat, ia menunjukkan kencing adalah salah satu perkara yang membatalkan wuduk. Yang kelima, dapat dilihat di celah-celah perbincangan tentang hadis ini bagaimana para salaf dahulu begitu bersungguh-sungguh menolak apa yang mereka anggap sebagai tidak benar. Yang keenam, kelebihan Jarir kerana sikap terbukanya dalam menghadapi teguran entahan orang ramai terhadapnya, walaupun beliau tahu mereka salah dalam hal itu. Yang ketujuh, bantahan terhadap orang-orang yang menolak keharusan menyapu khuf dalam berwuduk dengan alasan ia telah dimansuhkan dengan ayat wuduk di dalam surah Al-Ma'idah. Sebabnya ialah hadis Jarir ini terkemudian daripada ayat tersebut. Yang ke-8, orang yang melihat sesuatu yang menyalahi syarak pada anggapannya dituntut supaya tidak mendiamkan diri. Sebaliknya hendaklah bertanya atau menegur dengan penuh kebijaksanaan walaupun orang yang melakukannya adalah seorang yang alim dan mulia. Yang ke-9,
Orang yang mempercayai apa yang dilakukannya adalah benar, tidak sepatutnya marah apabila ada orang yang bertanya atau menegurnya dengan anggapan ia salah. Dia sebaliknya hendaklah menyatakan apa alasannya dengan cara yang terbaik. Seperti kata Jarir, apa yang menghalangiku daripada melakukannya, yakni menyapu khuf. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Okey. Baik, baru kita sampai kepada hadis yang ke-94. Hadis yang ke-94 ini pelik sikit. Berbeza sedikit daripada cara biasa Imam Tirmizi. Sebab biasanya Imam Tirmizi akan sebut sanad daripada bawah sampai ke atas. Tapi riwayat ini dikemukakan, dia ambil bahagian atas dahulu. Lepas tu baru dia kemukakan sanadnya. Ini sanadnya di bawah ni. Haddatsana bidzalika ni sanad bahagian bawah. Qutaibah ni guru Imam Tirmizi. Ini sanad bahagian bawahnya. Ini dia sebut bahagian atas saja. Daripada Syahr bin Hausyab, katanya aku melihat Jarir bin Abdullah berwudu. Ini pun salah satu cara menyampaikan hadis, iaitu dengan menyebutkan hadis dahulu lepas tu bawa sanad. Atau dengan menyebutkan sebahagian daripada sanad bahagian atas dan matan hadis, lepas tu baru dikemukakan sanad bahagian bawah, macam di sini. Ini salah satu cara. Sebab apa? Sebab sanad di bahagian bawah dia tu ada dua saluran. Ini saluran yang pertama yang saya gelapkan ini. Saluran yang keduanya ini daripada Baqiyah. Daripada Ibrahim bin Adham, barulah bertemu sanadnya pada Mukhatil bin Hayyan, dan di atas tu samalah ke atas. Itu sebab Imam Tirmizi kemukakan kemudian. Baik. Diriwayatkan daripada Syahr bin Hausyab, dia berkata, aku melihat Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu berwudu dengan menyapu kedua khufnya. Maka aku bertanya kepadanya tentang hal itu. Beliau menjawab, aku melihat Nabi SAW berwudu dengan menyapu kedua khufnya. Itulah kita dah baca dah tadi. Kita ada nota di sini 855. 855. Baik. 855. Hadis Jarir di atas diriwayatkan juga oleh Tirmizi dengan sanad yang lain. Tetapi beliau mendahulukan matannya bersama sebahagian daripada sanadnya. Inilah hadisnya. Jadi hadis tu yang samalah hadis tu. Sama. Iaitu sama dengan hadis yang Imam Tirmizi kemukakan, iaitu hadis ke-97. 93. Ini 94. Jadi hadisnya sama dengan ni lah. Sama lah. Kalau kita perhatikan dengan hadis 93 sama. Kemudian Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan hadis ini kepada kami. Katanya Khalid bin Ziyad At-Tirmizi. Khalid bin Ziyad At-Tirmizi meriwayatkan kepada kami daripada Muqatil bin Hayyan, daripada Syahr bin Hausyab, daripada Jarir. Baik, kita berkenalan dengan beberapa orang perawi dia yang belum kita bertemu. Antaranya di sini Khalid bin Ziyad At-Tirmizi. Khalid bin Ziyad At-Tirmizi. Kalau boleh sesiapa baca, silakan. Siapa nak baca? Saya baca mana? Siapa ni? Arsyad. Arsyad. Hari tu tak bertemu Arsyad. Lain kali lah insyaAllah. InsyaAllah kalau ada rezeki. Saya pun sibuk gitu kan. Sila Arsyad, silakan. 856. Al-Azdi seorang perawi saduq. Jadi ni sambungan mana Al-Azdi ni sambungan kepada ni Khalid bin Ziyad At-Tirmizi Al-Azdi. Ni sambungan cerita tentang dia. Teruskan. Al-Azdi seorang perawi saduq. Abu Abdurrahman adalah kurniahnya. Beliau pernah menjadi qadhi di Tirmizi. Setelahnya anaknya pula yang menjadi qadhi di sana. Selain Tirmizi, An-Nasai juga meriwayatkan hadisnya. Beliau meriwayatkan hadisnya daripada Muqatil bin Hayat. Meriwayatkan hadis saja, tak adanya.
Beliau meriwayatkan hadis daripada Muqatil bin Hayat, Qatadah, Nafi', Maula Ibnu Umar, Abi As-Siddiq Siddiq. Nazi, Abi As-Siddiq An-Nazi, Mis'ar, An-Naji. An-Naji, Mis'ar dan lain-lain. Qutaibah Saleh bin Abdullah At-Tirmizi, anaknya sendiri yang bernama Abdul Aziz, adalah antara orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Ibnu Hibban berkata, beliau ada meriwayatkan sebuah sahifah yang betul daripada Nafi'. Di dalam Sunan At-Tirmizi, ini hanya 2 sahaja hadisnya diambil oleh Tirmizi. Khalid bin Ziyad At-Tirmizi meninggal dunia ketika berumur 101 tahun. Di dalam Tarikh Al-Islam oleh Az-Zahabi bersama tahqiq oleh Dr. Bashar Awad Ma'ruf, tarikh meninggalnya tersebut di antara tahun 161 hingga 170 Hijrah. Sekejap apa di Arsyad ni kan saya cari banyak ni, bukan nampak senang ya. Saya bagi banyak dalam kitab-kitab ni tak bertemu tarikh meninggal dia, tak ada sebut, hanya ada di sini saja. Ni antara dengan tepat pun tak dapat. Kalau ada yang dengan tepat saya akan sebut. Kalau tak ada tu begini sajalah yang dapatnya, yang ada disebut di antara tahun 161 dan 170. Itu saja. Antara itulah tarikh meninggalnya. Perawi kita ni iaitu Khalid bin Ziyad At-Tirmizi. Beliau meriwayatkan kepada kami daripada Muqatil bin Hayyan 857. Siapa pula Muqatil bin Hayyan? An-Nabati. Teruskan apa ni? Arsyad tadi sambung lagi. 857 An-Nabati Al-Nabati Al-Bakhi Al-Kazaz, kunyahnya ialah Abu Bistam. Abu Bistam, seorang perawi syaduk dari lagi mulia, yakni alim. Al-Azdi tersilap dalam dakwaannya bahawa Waqi' telah menganggap Muqatil sebagai pendusta. Sedangkan yang dianggap sebagai pendusta oleh Waqi' itu ialah Muqatil bin Sulaiman. Demikian tersebut di dalam Al-Taqrib. Muqatil bin Hayyan meriwayatkan hadis daripada Mujahid, Urwah bin Salim, Ibrahim bin Adham, Ibnul Mubarak dan lain-lain pula adalah antara orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Ibnu Ma'in, Abu Dawud, Ibnu Hibban dan lain-lain bahkan mengatakan Muqatil Siqah. Riwayatnya diambil oleh Muslim dan keempat-empat orang pengarang kitab-kitab sunan yang utama. Di dalam Sunan At-Tirmizi, ini hanya 3 sahaja hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Muqatil bin Hayyan telah meninggal dunia sekitar tahun 150 Hijrah di India. Ini tentang Muqatil bin Hayyan. Muqatil bin Hayyan, perawi di atas ni. Dia pula mengambil daripada Syahr bin Haushab. Syahr bin Haushab ni oleh kerana kita dah ada bagi dah biografi dia, saya tidak ulang lagi di sini. Boleh dicek dalam nota kita yang lepas ada daripada Jarir. Tapi kalau kita nak tengok boleh Muqatil bin Hayyan di atas dia tu Syahr bin Haushab bin Abdullah Al-Bajali. Dalam nota yang saya buat pun sudah ada. Tanbih, hadis Jarir hadha min riwayat Syahr bin Haushab anhu sahih. Hadis Jarir ini daripada riwayat Syahr bin Haushab sahih. Walaupun dia ni perawi hasanul hadis, tetapi ada orang lain. Saya pun ada sebut ni. Tak apa, kita tengok lagi. Teruskan. Daripada Jarir 858.
Teruskan Arsyad, baca lagi ni. Ya, ni. 858 hadis Jarir menerusi riwayat Syar bin Hausab boleh juga dikatakan sahih walaupun Syar dianggap sebagai perawi hasanul hadis sahaja. Ini kerana Abu Zur'ah bin Amar bin Jarir telah menjadi mutabi' kepadanya berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya, Abu Daud di dalam sunannya, Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, Al-Hakim di dalam mustadraknya, dan Al-Baihaqi di dalam sunan kubranya, dan lain-lain. Tetapi perawi daripada Abu Zur'ah ialah Bukair bin Amir. Dia seorang perawi daif. Selain itu, Mujahid juga menjadi mutabi' kepada Syar dalam meriwayatkannya daripada Jarir. Riwayatnya dikemukakan oleh Ahmad di dalam musnadnya. Okey. Itu cerita tentang riwayat ini. Kemudian Imam Tirmizi cerita pula saluran yang lain. Tirmizi berkata, Baqiyah meriwayatkan daripada Ibrahim bin Adham, daripada Muqatil bin Hayyan, daripada Syahr bin Haushab, daripada Jarir. Dan ini adalah hadis mufassar. Baik, kita ada perawi Baqiyah pula di sini. Siapa orang lain pula lah? Boleh baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. 859 ya, Maulana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baqiyah bin Al-Walid bin Syahid bin Kalau Masya-Allah. Bin Sa'id bin Ka'b Al-Kala'i Al-Himshi. Himsi, masya-Allah. Kalau SH sama dengan ya. Sad. Abu Yuhmid adalah kunyahnya. Seorang perawi saduq yang banyak melakukan tadlis daripada perawi-perawi dhaif. An-Nasa'i berkata, bila dia meriwayatkan dengan berkata haddatsana dan akhbarana, maka dia thiqah. Al-Jawzajani berkata, bila dia meriwayatkan daripada perawi-perawi thiqah, maka tidak mengapa dengan hadisnya. Abu Mushir. Abu Mushir Payah juga. Payah nak eja. Gini ya, kalau ikut Arab dia begini. Sekejap ya. Mushir ni kena sihir ke Maulana? Dah. Nanti sekejap saya bagi ya. Ya. Gitu. Oh, Mushir. Abu Mushir. Gitu. Ni Abu Mushir. Abu Mushir, baik. Meja begitu. Abu Mushir Al-Ghassani berkata, Baqiyatu laysat ahadithuhu naqiyatan fakun minha ala taqiyah. Gini cara bacanya begini ya. Ya. Baqiyah. Kita sebut gitu. Baqiyah. Ya. Laysat ahadithuhu naqiyah. Fakum minha ala taqiyah. Baru sama. Irama. Baqiyah laysat ahadithuhu naqiyah fakun minha ala taqiyah. Sebab itu saya pun petik yang Arab dia tu menarik. Kalau kita tak akan dapat warna ataupun rasa itu. Tak akan dapat. Bermaksud baqiyah hadis-hadisnya tidak bersih. Oleh itu hendaklah engkau berwaspada dengannya. Itu maksud dia. Tapi dia susun ayat dia tu bunyi Yahya akhir tu menarik. Baqiyah laysat ahadithuhu. Ni kalau tentang baqiyah ni ulama semua ingat. Macam peribahasa lah untuk dia ni. Baqiyah laysat ahadithuhu naqiyah fakum minha ala taqiyah. Kalau ulama-ulama hadis dia akan tahu ni. Teruskan. Muslim meriwayatkan satu sahaja hadisnya sebagai syahid. Bukhari pula hanya meriwayatkan secara ta'liq sahaja hadis-hadisnya. Selain Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain juga ada meriwayatkan hadisnya. Di dalam Sunan At-Tirmizi ini terdapat hanya 8 sahaja hadisnya.
Baqiyah meninggal dunia pada tahun 197 Hijrah. Baqiyah meriwayatkan daripada Ibrahim bin Adham 860. Silakan teruskan lagi. Ibrahim bin Adham bin Mansur Al-Ijli Al-Balkhi. Tinggal di Syam. Abu Ishaq adalah kunyahnya. Beliau adalah seorang perawi saduq dan merupakan salah seorang zahid dan tokoh terkenal. Ibrahim meriwayatkan hadis daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Muqatil bin Hayyan, Mansur, Abi Ja'far Muhammad bin Ali, dan lain-lain. Al-Thawri, Al-Auza'i, Syaqiq Al-Balkhi, Baqiyah dan lain-lain pula adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Kata An-Nasa'i, seorang yang siqah lagi ma'mun, iaitu aman riwayatnya. Salah seorang zahid. Ad-Daruqutni berkata, jika perawi siqah meriwayatkan daripadanya, maka dia adalah seorang yang sahih hadisnya. Ibnu Ma'in berkata, dia seorang abid, yakni ahli ibadah yang siqah. Riwayatnya terdapat di dalam Al-Adabul Mufrad. Di dalam Sunan At-Tirmizi, ini sahaja hadisnya dan ia hanya diriwayatkan secara ta'liq oleh Tirmizi. Ibrahim bin Adham meninggal dunia pada tahun 162 Hijrah. Seterusnya, ini kita berkenalan dengan perawi-perawi ya. Kerana ada orang baik. Lepas tu daripada Muqatil bin Hayyan, daripada Syahr bin Aushab, daripada Jarir, sama seperti di atas. Dan ini adalah hadis mufassar. Jadi kita nak kenal apa itu hadis mufassar. 861. Silakan baca lagi. Ya. Hadis mufassar ialah hadis yang terang dan tiada sebarang kekeliruan padanya. Mungkin juga sinnya dibaca dengan kasrah sebagai isim fa'il. Kalau begitu, maka ia bererti hadis yang menerang dan menjelaskan riwayat-riwayat mutlak yang tidak menjelaskan bahawa Jarir memeluk agama Islam setelah turunnya ayat berkenaan di dalam surah Al-Ma'idah. Jadi hadis ini kalau kita kata mufassir, hadis mufassir bermakna ia menjelaskan riwayat-riwayat mutlak. Kalau ada riwayat-riwayat Jarir yang tidak menyebutkan dulu ke atau selepas turunnya ayat surah Al-Ma'idah itu. Jadi kita kena pakai hadis-hadis yang mutlak tu sesuai dengan hadis yang disebut macam ni, hadis mufassir ini. Begitu maksudnya. Hadis yang menjelaskan kedudukan hadis itu. Sama ada sebelum atau selepas. Kalau dalam kes ni lah. Kalau dalam kes ni begitu. Kalau mufassar maknanya yang telah dijelaskan. Mana kita tahu kedudukannya. Kalau orang nak kata ayat wuduk di dalam surah Al-Ma'idah tu, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq dan seterusnya tu, ayat wuduk tu, kalau orang kata ayat itu memansuhkan hadis Jarir ini, tak benar. Sebab apa? Sebab Jarir memeluk agama Islam selepas turun surah Al-Ma'idah, termasuk ayat wuduk itu. Bermakna ayat itu tidak memasukkan hadis Jarir. Tak boleh, sebab kaedah nasakh ni, mansukh nasakh ni, nasikh itu dia kena kemudian daripada yang dimansukhkan. Mana ayat Quran ini kena kemudian daripada hadis itu. Kena pasti begitu. Sedangkan ini melalui hadis ini kita dapat pastikan hadis ini kemudian. Jadi macam mana ayat yang turun dahulu memansuhkan yang kemudian? Itu tak boleh. Mengikut kaedah nasakh, tak boleh macam tu. Jadi bila kita sudah jelas Jarir cerita ni, dia tengok Nabi sapu khufnya ketika berwuduk tu setelah turun ayat wuduk. Bermakna dalam ayat wuduk yang suruh basuh kaki itu dalam keadaan tidak berkhuf. Kalau berkhuf boleh sapu saja di atasnya. Gitu maksudnya. Jadi itu jelaslah dengan kita mengetahui hadis ini, jelas sekali. Kalau kita tengok hadis yang Imam Tirmizi kemukakan, hadis 93-94 ini, itulah maksudnya. Kerana ada orang
tidak mahu menerima sapu khuf dalam berwudu. Ia mentakwil perbuatan Nabi SAW menyapu kedua khufnya sebelum turun surah Al-Ma'idah. Ada orang yang mendakwa begitu. Padahal tidak. Sedangkan Jarir menyebutkan, itulah 862. Teruskan apa ni? Baca tadi. 862. Artinya ialah mereka menganggap hadis Jarir yang menyatakan dia melihat Nabi SAW menyapu kedua khufnya itu adalah sebelum turunnya ayat wuduk di dalam surah Al-Ma'idah. Maka ia dimansuhkan dengan ayat tersebut. Jarir pula menerusi hadis ini membantah dengan berkata bahawa dia memeluk agama Islam setelah turunnya ayat itu. Itu maksud bantahan tu. Jadi macam mana nak kata mansuh? Daripada sinilah kita faham. Sahabat-sahabat ni dia cukup faham. Mansuh ni macam mana, nak jadi ayat nasikh ni macam mana, dia tahu. Dan di situlah ia menjadi asas kepada ulama-ulama kemudian dalam menentukan hukum nasakh itu. Nak kita kata ayat ni memansuhkan ayat ni, kita kena pastikan ayat yang memansuhkan itu turunnya kemudian daripada peristiwa yang kita nak kata mansukh itu. Tak boleh kita buat andaian saja, tak boleh, kena ada bukti. Kena ada dalil yang cukup. Begitu. Jadi bahawa dia melihat Nabi SAW menyapu kedua khufnya setelah turun surah Al-Ma'idah, turun surah Al-Ma'idah 863. Teruskan lagi. 863. Kalau begitu, bagaimana ia akan dimansuhkan oleh ayat wuduk di dalam surah Al-Ma'idah? Ayat wuduk di dalam surah Al-Ma'idah itu sepatutnya dipakai untuk orang yang tidak memakai khuf. Dalam keadaan itu, wajiblah ia membasuh kedua belah kakinya. Dalam keadaan memakai khuf pula, orang yang berwuduk boleh saja menyapunya tanpa menanggalkannya untuk membasuh kaki, sebagaimana tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jarir. Begitu ya. Saya nak tunjuk ayat itu. Ayat di dalam surah Al-Ma'idah itu kita boleh tengok sini. Cuba perhatiin. Ini orang panggil ayat wudu. Ayat tayamum pun duduk di sini juga, dalam ni juga. Ayat tayamum di sini juga. Ayat yang ke-6 surah Al-Ma'idah. Cuba kita perhatikan. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Ini cerita tentang apa yang perlu dibasuh, apa yang perlu disapu. Bila kamu nak bersembahyang, maksudnya dalam keadaan kamu tidak ada wudu, kamu berhadas, maka kamu hendaklah membasuh. Faghsilu wujuhakum. Basuhlah muka kamu. Muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu. Mungkin ramai, khitab ni ramai kan. Termasuk siku. Hingga ke siku. Atau termasuk siku. Basuh tangan tu hingga ke siku, termasuk siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Di sini masalahnya di sini. Dan sapulah kepala kamu dan kaki-kaki kamu. Ini ayat Quran. Ini dia pelik ni. Ini pelik. Sapulah kepala kamu biru'usikum wa arjulikum lah sepatutnya. Sebab waw ni kita nak kata ataf ke mana? Waw ni haraf ataf. Dia nak ataf ke mana? Kalau kita ataf kepada ru'usikum, berarti kaki ni kena sapu juga. Sebab dia berkait dengan wamsahu ni, kena sapu. Dan sapulah kepala kamu dan kaki-kaki kamu. Maksudnya, kaki-kaki kamu tu kena sapu juga. Tetapi, terbukti, cuba kita tengok ni dalam Quran mana-mana pun. Wa arjulakum. Bukan wa arjulikum. Arjulakum. Dengan sebab itu, waw ini bukan ataf kepada ru'usikum. Yang sebelumnya ni. Tetapi ia ataf kepada wujuhakum ni. Bermakna ia juga termasuk dalam anggota yang kena basuh. Basuh muka, tangan hingga ke siku,
dan kaki hingga ke buku lali. Kedua buku lali. Basuh tu hingga ke buku lali. Sebab itu arjula. Ini semua ni kepada orang yang belajar, dia tahulah. Dia boleh faham lah. Kalau arjuli, sapu. Kalau arjula, dia basuh. Sebab apa? Waw ni atas ke sini. Panjanglah kalau kita nak bahas ini, satu hari kena bincang. Yang ni saja. Yang kita duduk, berbalah. Sibuk dengan syiah ni di sinilah. Dia kata tak betul ni Quran ni. Wa arjulakum ni. Sepatutnya wa arjulikum. Dia kata tak betul Quran ni. Yang ada ni. Di situlah semakin keluar dia tak yakin kepada Quran itu. Akidah dia kalau kita bincang lama-lama akan keluarlah. Salah satu dia pergi situ. Dan dia kata, kenapa Allah SWT nak atas jauh ke sana? Sepatutnya dekat dengan dia. Itulah ru'usikum tu, atas ke situ. Selepas wamsahu, selepas sebut sapu. Jadi kaki ni kena sapu. Sebab itulah orang Syiah ni dia sapu kaki. Ketika berwuduk tu bukan sapu khuf dah, sapu kaki. Sapu khuf tak boleh. Kena sapu kaki, bukan basuh kaki. Sesiapa yang basuh kaki tak sah wuduk dia. Itu mengikut Syiah. Kena jelas, kena jelas, kena faham tu. Jadi dia sibuk sangat dengan ini. Bagi kita, cuba tengok Quran ni. Kenapa wa arjulakum? Arjula, lam tu bagi di atas tu. Sedangkan ru'usi, sin tu bagi di bawah tu. Ada makna tu. Bermakna yang kena sapunya kepala. Kaki ni kena basuh. Ni dia berkait dengan faghsilu wujuhakum. Sama seperti muka dan tangan kena basuh, kaki pun kena basuh. Bukan sapu. Dia ada satu qiraat yang baca wa arjulikum. Ulama-ulama kita kata wa arjulikum tu dalam keadaan pakai khuf betul. Sapu kepala kamu dan kaki-kaki kamu mana dalam keadaan kamu pakai khuf. Ketika kamu pakai khuf, memang itu sapu. Kita boleh terima itu. Tapi dalam keadaan biasa, tidak pakai khuf, dia kaki itu termasuk dalam anggota yang perlu dibasuh, bukan disapu. Kita faham gitu secara ringkasnya. Kalau nak bahas lagi panjanglah. Dalam Quran mana-mana pun wa arjulakum. Wa arjulakum. Bukan wa arjulikum. Bila kata wa arjulakum, itu dalam keadaan biasa ketika tak pakai khuf, memang kaki kena basuh. Tak boleh sapu. Jadi yang Syiah buat sapu tu, kaki tak basuh itu tak betul. Kita mengambil kira hadis-hadis yang menyebutkan Nabi daripada jauh tengok sahabat dia basuh kaki tu cepat-cepat, tak rata, jauh lagi dia bertempik. Nabi berteriak daripada jauh, oi, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Daripada jauh lagi dengan kuat, suara yang kuat dia kata. Kamu kena berhati-hati. Neraka wail untuk tumit-tumit yang tidak dibasuh dengan rata. Kalau boleh sapu, kenapa dia ada hadis macam tu? Dia tolak pula hadis itu. Nampak ke tidak? Ini cerita Syiah. Dia tolak pula hadis itu. Dia kata karut semua hadis itu. Ikutlah ada dalam Bukhari, kamu itu kamu punya. Orang ahli sunnah buat semua. Yang sebetulnya tak ada pun Nabi kata begitu. Gitu pula ceritanya. Kita mengambil kira hadis dan berapa banyak ni sahabat-sahabat ni sapu khuf, tak pernah sebut sapu kaki. Tak pernah sebut sapu kaki. Kalau adalah riwayat yang sebut sapu kaki, maka kita orang ahli sunnah pakai ketika seseorang itu tajdid wuduknya. Faham ke tidak? Tajdid wuduknya. Cuba tampil ke depan, saya nak cerita. Saya nak cerita. Tak sedap tengok tak tengok tuan, tak tengok orang. Jadi kalau kita kata tak boleh sapu kaki, kena sapu khuf. Syiah kata sapu kaki, kalau basuh kaki tak sah. Jadi hadis, kita pegang dengan hadis tu. Mereka tak pegang dengan hadis. Mereka tak mahu pegang dengan hadis. Mereka kata kita ada hadis sendiri. Dalam hadis kita sapu kaki. Jadi yang saya nak sebut, kalau ada hadis dalam kitab ahli sunnah yang sebut sapu kaki, maka itu dipakai dalam keadaan seseorang itu sudah ada wuduk.
sudah ada wuduk. Wuduknya tak batal lagi. Tetapi dia nak tajdid wuduk. Dia nak memperbaharui wuduk dia. Dia nak ambil wuduk sekali lagi. Sebab banyak dia pergi sana sini buat macam-macam dah. Dia rasa walaupun dia tak batal wuduk dia ingat, tapi dia nak ambil wuduk sekali lagi, ikut firman Allah ni. Allah kata bila nak sembahyang kamu wuduk. Jadi boleh juga. Air pun banyak, kita bukan masalah, ada masalah air pun duduk tepi sungai, katakanlah. Jadi dalam keadaan itu tak perlu basuh, sapu saja boleh. Itu kita pakai begitu. Kena faham. Bukan dalam keadaan tak ada wuduk, berhadas nak sapu kaki, itu tak boleh. Itu mesti kena basuh, kena rata. Tuhan dah sebut dah sampai buku lali. Apa maknanya tu? Nak isyarat kepada basuh lah tu. Barulah dia akan jadi rata sampai ke buku lali. Kalau sapu, tak perlu dah sapu sampai ke buku lali. Tak perlu gitu. Pasti tangan tu mesti sampai kepada buku lali. Buku lali ni bukan bahagian depan saja, bahagian belakang pun ada juga. Jadi ini menunjukkan bercerita tentang basuh dalam keadaan biasa, dalam keadaan berhadas. Dalam keadaan tidak berhadas, ada wuduk lagi nak tajdid wuduk, ya, memang ada. Bolehlah, tapi yang lebih baiknya basuh juga kalau kita tidak pakai khuf. Kecuali kalau pakai khuf. Pakai khuf memang elok sapu khuf lah. Nampak ke tidak? Jelas ke tidak? Nampak mana? Boleh jelas Alhamdulillah. Jadi berkenaan dengan ayat tadi itu kaitannya. Ayat ini turun dahulu, hadis Jarir itu kemudian, yang dahulu tidak boleh memansuhkan yang kemudian, walaupun Quran tak boleh. Dia syarat nak mansuh ni, yang dimansuhkan itu dahulu, yang nasikh yang memansuhkan kemudian. Itu syaratnya. Sekarang ni tidak ada syarat tu. Syarat itu tak ada. Sebab Quran itu turun dulu. Ayat tadi yang kita tunjuk tadi. Ayat 6 surah Al-Ma'idah itu turun dulu. Hadis Jarir ini, Jarir menceritakan dia tengok Nabi itu kemudian. Selepas tu ayat tadi. Jadi macam mana nak mansuh? Nak guna kaedah mansuh pun kena tahulah kaedah dia. Tak boleh nak mansuh tak tutup pasal gitu, tak boleh. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, ia tidak mansuh. Ia boleh dipakai lagi sampai sekarang. Sebab itu banyak hadis-hadis yang sebut begitu. Dan sampai sekarang ni kita boleh pakai. Sampai sekarang ni kita boleh pakai. Sebab ia tidak mansuh. Syiah, salah satu takwilan dia kata kalau betul pun sapu khuf, itu kita cerita yang dulu, kata dia. Itu semua sudah mansuh. Mansuh dengan apa? Itu kita tanya. Mansuh dengan apa? Mansuh dengan Quran ayat tadi? Tak boleh. Mansuh dengan hadis? Mana hadis? Sedangkan sekian banyak hadis ni sampai ke peringkat mutawatir. Ini salah satu hadis mutawatir. Sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan, saya bimbang orang yang menafikan, menolak hadis ini, iman dia tu tergugat. Sebab memang ini daripada Nabi SAW. Tidak diragui. Tidak diragui. Sebab itu Imam Abu Hanifah pun sebut, salah satu alamat ahli sunnah, dia sayang kepada Abu Bakar dan Umar. Itu mertua Nabi, dua orang mertua Nabi. Dan sayang juga kepada dua orang menantu Nabi, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Dan dia juga mengamalkan sapu khuf ketika berwudu. Dia sebut tu. Sebab apa? Ada masalah lah tu. Kita yang tak faham ni apa sebabnya, kata tu. Memang masalah dengan Syiah lah. Syiah kan benci kepada Abu Bakar dengan Umar tu. Dia kasih kepada Ali saja menantu. Uthman dia benci juga. Bukan setakat benci biasa-biasa ni, tidak, sampai mengkafirkan. Benci dia tu sampai peringkat tu. Pelik lah. Sebab itu Imam Abu Hanifah kata ini tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Syiah, apalagi Imam Abu Hanifah tahulah sebab dia hidup di zaman Syiah kuat juga. Di Kufah tu, sama-sama di Kufah. Kufah tu pusat Syiah lah. Dan Imam Abu Hanifah dengan ulama-ulama sunnah ni kuat juga di sana di Kufah tu. Sebab setelah Sayyidina Ali dilantik menjadi
khalifah, dia pindahkan ibu negara Islam tu ke Kufah. Jadi Kufah lah jadi ibu negara Islam. Jadi ramailah sahabat-sahabat ulama-ulama pergi ke sana untuk mengajar orang ni. Itu ceritanya. Jadi Imam Abu Hanifah ni duduk di sana. Dia tahulah bahawa Syiah ni kuat sangat pegang dalam masalah sapu khuf ni, tak boleh. Sapu khuf tak boleh taqiyah. Benda lain semua boleh taqiyah. Semua boleh taqiyah. Sehingga Nabi kahwinkan anak dia tu dengan Sayyidina Umar pun taqiyah. Nabi SAW kahwinkan dua orang anak dia dengan Sayyidina Uthman tu, padahal Sayyidina Uthman ni kafir. Sayyidina Uthman ni jahat. Taqiyah. Sampai begitu sekali. Saya rasa setakat tu dululah. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.